Akhirnya waktu itu pengurusi mesyuarat Perdana Menteri, dia tengok kat saya dari segi kata akhir lah. Saya kata saya tidak rela menerima jumlah yang besar kalau kita bagikan dia 5 tahun, kemudian saya bertanggungjawab merosakkan masyarakat. Dan akhirnya kita menolak keputusan untuk memanjangkan lesen judi. Jadi kita tanya kepada kerajaan sekarang, kalau dia boleh tambah 22 kali, tak tahu, mungkin ada keputusan masyarakat kabinet dia panjang 5 tahun, dia tak bagi tahu kita tak tahu lah. Mungkin ada, saya tak tahu. Sebab dulu tertangguh zaman kita tak beri. Okey, sebagai mantan Menteri Agama, kalau kita lihat dulu, isu sajak pun Menteri Agama kena jawab. Isu apa lagi? Isu tulis Jawi, macam-macam lagi. Dan termasuk hari ni kita tengok isu judi, orang tak tanya pun Menteri Agama. Seolah-olah Menteri Agama dan timbalan Menteri Agama ni tak wujud. Jadi selaku mantan Menteri Agama, dia tahu dulu adalah satu konspirasi lah kita kira, menyerang Menteri Agama. Dan hari ni kita tidak bertindak seperti mereka dulu, mengada-adakan cerita. Sebagai nasihat lah kepada PAS lah terutamanya. Dah dulu kata kalau yang menyokong melaksanakan judi ni, mereka tu nak berlawan dengan Allah, nak berlawan dengan Islam. Ni saya kutip kutubah Tok Guru Jadi ni, Taqiyuddin, Abdu, Tontowi dalam parlimen nak supaya judi ni tak ada langsung. Kalau mereka dulu kak lembu berkebel lah kalau dia bercakap. Jadi nasihat mantan Menteri Agama pada mereka yang dulunya bercakap tu keluar api, hari ni nampaknya dah supaya macam kadang MCA. Okey, apa komen mantan Menteri Agama? Saya tertarik lah dengan kedua menteri dan timbalan menteri yang jaga agama ni. Sama ada mereka tak tahu nak jawab apa, maka tak ada dengar suara mereka, ataupun wartawan mungkin sudah jemu bertanya di atas sifat jawapan mereka itu langsung tidak menggambarkan satu polisi yang perlu ditangani dalam konteks negara, ya, bukan dari segi fatwa tu kita suruh mufti lah, tapi dari segi polisi negara. Juga kita merasa heran di kalangan pemfitnah yang kononnya menyatakan zaman kita Pakatan Harapan kita tak bela Islam, maka judi kita kata bertebaran, ya, judi berluasa, ya. Tapi mereka mungkin tidak tahu bahawa semasa kita ambil kerajaan, boleh kita buat satu kayu pengukur, ya, kalau dikatakan kita mengawal kejadian ataupun judi yang boleh merosakkan masyarakat ini, ialah kita konsisten sebelum jadi kerajaan menyatakan bahawa pertama, judi adalah satu yang merosakkan masyarakat. Kita tahu pendapatan negara besar dalam mengambil cukai-cukai judi ini, dan pada zaman Barisan Nasional, salah satu cara mereka nak kutip pendapatan negara ialah dengan membuat cabutan khas. Cabutan khas biasa seminggu 2 kali, itu memang dah ada, orang kata dah berjalan. Tetapi masa zaman Barisan Nasional sebelum kita ambil alih, mereka mengadakan cabutan khas untuk setahun, iaitu 22 kali. Lalu bila kita ambil alih, oleh kerana kita melihat polisi mensejahterakan rakyat melalui rahmatan lil alamin, bukan saja untuk orang Islam dan bukan Islam, maka salah satu aspeknya ialah mengurangkan kesan judi kepada masyarakat. Maka kita telah membuat satu keputusan yang menyebabkan kita kehilangan walaupun tak besar, tetapi mungkin 2%, 3% daripada pendapatan, iaitu kita mengurangkan cabutan khas ini kepada 8 kali sahaja, ya. Tahukah saudara bahawa pendapatan untuk 22 kali cabutan khas ini ialah 150 juta, telah menyumbang 150 juta kepada pendapatan negara melalui cukai. Kita hilang pendapatan itu, tapi kita kata buat apa kita dapat 150 juta kalau kita sebagai negara pemimpin yang menentukan dasar-dasar cukai judi ini boleh merosakkan masyarakat. Bukan saja orang Islam, tapi juga orang bukan Islam juga menderita di atas ketagihan judi ini, ya. Kalau tidak, tak adalah lagu apa ni M. Daud Kilau, kalau sudah gila judi, sampai ada lagu lah kita kan, akhir-akhir sampai apa pun tak ada kan. Jadi kita itu satu fenomena dalam masyarakat. Melalui dasar kita potong 8 kali. Itu pertama. Yang kedua, ini pengalaman peribadi saya, ya.
ketika toke-toke judi ini merasakan mereka perlu dipanjangkan lesen, tempoh lesen mereka dari 2 tahun kepada 5 tahun. 5 tahun. Jadi tak payahlah setiap 2 tahun minta, setiap 2 tahun minta. Dan prosedur untuk minta itu memang sangat ketat. Dia kata bagi kami 5 tahun. Tetapi sebagai balasan kami akan bagi satu jumlah awal upfront berbilion sudah tentu. Kalau dia bayar cukai 150 juta, maka dia untung boleh bayarlah. Kami akan bagi kepada kerajaan. Dia datang berjumpa secara peribadi dengan saya, dan saya yakin dia jumpa dengan ahli kabinet yang lain. Mungkin dia tahu kalau Menteri Agama kata okey, siapa nak kata nak bantah contohnya. Tapi di atas kesedaran kita, Saudara Jeming, kita menyatakan apa guna dapat pendapatan berbilion walaupun belum dapat, tapi dia bagi upfront. Tapi syarat bagi panjang dia 5 tahun. Tetapi kita telah merosakkan institusi keluarga masyarakat. Jadi saya jumpa, bercakap dengan baik bahawa sukar untuk saya menerima pandangan ini, dan kemudian dibawa ke dalam kabinet. Dan alhamdulillah majoriti khususnya dari DAP menolak apa kita panggil syarat dia bagi kita satu jumlah tertentu dengan kita memanjangkan lesen dia kepada 5 tahun. Akhirnya waktu itu pengurusi mesyuarat Perdana Menteri, dia tengok kat saya dari segi kata akhir lah. Saya kata saya tidak rela menerima jumlah yang besar kalau kita bagikan dia 5 tahun, kemudian saya bertanggungjawab merosakkan masyarakat. Dan akhirnya kita menolak keputusan untuk memanjangkan lesen judi. Jadi kita tanya kepada kerajaan sekarang, kalau dia boleh tambah 22 kali, tak tahu, mungkin ada keputusan masyarakat kabinet dia panjang 5 tahun, dia tak bagi tahu kita tak tahu. Mungkin ada, saya tak tahu. Sebab dulu tertangguh zaman kita tak beri. Mungkin sekarang cuba korek tengok, mungkin ada keputusan dipanjangkan. Saya kata tak, saya tak tuduh ada, tapi kemungkinan itu ada. Sebab kalau 22 kali boleh membawa 150 juta, kalau memanjangkan tempoh 5 tahun dapat upfront, apa rugilah kalau cara berfikir mereka hari ini. Tapi kita meletakkan kepentingan kesejahteraan rakyat, dan itu adalah tuntutan syariat. Tak usah bercakap lah nak hapuskan judi tahun berapa, itu mengarut Tapi kita buat yang praktikal dari segi dasar. Macam mana nak kurangkan dengan keupayaan dasar yang jelas untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi kalau bertanya kepada saya, itulah caranya kita menjaga Islam. Kalau bertanya kepada saya macam mana Pakatan Harapan membela Islam, itulah caranya kita membela. Bukan dengan 22 kali. Itu bermakna membela Islam ataupun membisu terhadap semua peningkatan-peningkatan ini. So dalam keadaan Covid pula, orang nak duit cepat, orang nak duit itu mudah, maka kemungkinan mereka menganggap judi itu sebagai satu jalan keluar, akan merosakkan lagi masyarakat kita dengan tak ada kerja, dibuang kerja dan sebagainya. Apakah PAS tidak tahu perkara ini, ataukah Menteri Agama, Timbalan Menteri Agama tidak tahu benda ni? Saya tak tahu, tu kena tanya mereka lah.